Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimulakan barisan Safiyatan Kuasa surah At-Taqwa secara segar perdana. Seterusnya para jemaah dan para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang diberikan ini dapat sama-sama kita meneruskan salah satu daripada majlis ilmu anjuran daripada pihak Takmir Selangor. Walaupun di luar sana masih keadaan masih agak merunsingkan pemikiran masyarakat ataupun rakyat dengan angka-angka ataupun statistik COVID-19 yang begitu besar. Jadi tuan-tuan, apapun semuanya adalah suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai peringatan di atas kesilapan ataupun dosa ataupun kealpaan kita sendiri, yang mana Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambahkan lagi nikmat. Dan sebaliknya, apabila kamu kufur kepada Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala itu sangatlah dahsyat, sangatlah pedih. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan hari ini, kita boleh letakkan kita ni dalam kelompok yang pertama, bersyukur Allah bagi nikmat, ataupun kita kufur, maka Allah Ta'ala turunkan azab ataupun suatu musibah, bencana. Jadi kita kena muhasabah, ambillah peluang ketika mana Allah Ta'ala bagi musibah itu. Itulah tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita, sebab Allah Ta'ala nak kita kembali kepadanya. Allah bagi peringatan sebab Allah nak kita kembali. Dan mudah-mudahan kita sama-sama lah bermuhasabah diri kita untuk kita kembali balik kepada yang memberikan mudarat ini, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi virus ke, kuman ke, pandemik ke, semuanya adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dan mereka taat. Dua sahaja makhluk Allah Ta'ala yang diberi pilihan, iaitu manusia dan jin, yang boleh membuat pilihan sama ada taat ataupun ingkar. Selain daripada makhluk, dua makhluk ini, termasuklah virus ke apa, mereka ni taat. Jadi kalau Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka ni bagi mudarat kepada kita, mereka hanya akur dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi apa-apa pun kita kena kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan musibah ataupun bala ini, supaya kita dekatkan lagi diri kita, kita perbanyakkan istighfar kita, doa kita, munajat kita, dan bergantung haraplah kepada Allah Ta'ala semata-mata kepadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita, taubat kita, doa-doa kita. Allah Ta'ala angkat kembali musibah yang telah diturunkan, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita sambung kembali
pengajian kitab Munyatul Musalli, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun selesai membincangkan tentang satu topik, iaitu masalah mentakhirkan solat Jumaat. Kita dah selesai dah, dan kita sambung malam ini tajuk baru, iaitu syarat sah Jumaat. Apakah dia syarat-syarat sah solat Jumaat? Walaupun hari ini tuan-tuan, solat Jumaat agak terhad bilangannya itu, tak semua orang mampu, tak semua orang dibenarkan untuk solat Jumaat. Tapi kita nak belajar juga, kita nak mengetahui dengan sahih ilmu daripada mazhab kita sendiri. Jadi apakah syarat-syarat sah solat Jumaat ini? Sebagaimana kita maklumi bahawa syarat sah solat Jumaat ialah dengan berjemaah. Solat Jumaat, perkataan Jumaat itu daripada perkataan jamak, himpun. Jadi syaratnya mestilah dia dilaksanakan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil, 40 orang yang sempurna. Apakah yang dimaksudkan dengan kamil atau sempurna ini? Iaitu orang yang berakal, baligh, merdeka, orang yang bermustautin, bukan musafir ataupun bermukim. Jadi 40 orang tu mesti di kalangan orang yang bermustautin, dan 40 orang yang sembahyangnya sah untuk dirinya. Jadi kalau dia sembahyang tak perlu nak ulang, bukan sembahyang tahiyatul masjid bukan sembahyang menghormati waktu, tetapi memang sembahyang mereka ini 40 orang ni sembahyangnya sah untuk dirinya, dan dia menjadi syarat kepada sahnya Jumaat secara keseluruhan. Jika terdapat daripada 40 orang itu yang tidak sah sembahyangnya, seperti ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah, sebab membaca Fatihah ni dia adalah rukun. Dalam mazhab Syafi'i dia salah satu daripada 13 rukun yang 13 itu, iaitu membaca Fatihah. Jadi kalau seseorang itu tidak tahu membaca Fatihah, seumpamanya tidak kena membaca bahagian daripada huruf Fatihah disebabkan dia tidak belajar bersungguh-sungguh, tidak kena ataupun tidak membaca sebahagian daripada surah ataupun huruf surah Al-Fatihah ini disebabkan tidak belajar bersungguh-sungguh. Jadi dia tak mampu nak baca Fatihah dengan betul, tak mampu nak menyebut huruf dalam surah Fatihah dengan betul, bukan disebabkan semula jadi ataupun tidak berusaha, tetapi memang dia sendiri tak belajar, malas belajar, tidak bersungguh-sungguh. Nescaya tiadalah sah sembahyang dirinya. Jadi tidak sah orang yang bacaan Fatihah tak betul. Kalau dia tak betul tu sebab dia tak belajar. Dia ada kemampuan untuk belajar, dia boleh belajar tentang ilmu-ilmu duniawi, boleh pergi kursus sana kursus sini, tapi tentang ilmu tajwid, tentang ilmu bacaan wajib dalam solat ini dia sambil lewa, dia tak ambil penting, sehingga menyebabkan bacaannya itu tidak betul. Jadi orang yang sedemikian tidak sah solatnya berdasarkan mazhab Syafi'i. Nescaya tiada sah sembahyang dirinya. Jadi orang yang macam ni tak boleh dijadikan sebagai salah seorang daripada 40 orang yang menjadi syarat sah Jumaat. Mana tadi? Okey. Atau orang buta huruf yang tidak mengambil berat untuk belajar. Dia bukan baca salah tak betul, bahkan memang buta huruf. Buta huruf sebab apa? Sebab tak nak belajar. Tidak ambil berat tentang pembelajaran. Jadi orang yang sedemikian juga hukumnya tidak sah sembahyang untuk dirinya, sebab dia sengaja tak nak menuntut ilmu. Sedangkan Nabi menyebut utlubul ilma faridatan ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu, terutamanya ilmu agama. Ilmu tentang solat, memastikan solat kita sah. Faridatun, satu kefarduan, fardu ain ke atas setiap orang Islam. Jadi dia menjadi satu perintah wajib. Orang yang meninggalkan perintah wajib ni dia telah melakukan perkara yang haram. Wali'auzubillah. Jadi dengan sengaja tidak mahu mempelajari ilmu tentang solat, tentang bacaan-bacaan dalam solat, sehingga dia sembahyang tetapi bacaannya itu tidak betul. Ini tidak sah sembahyang untuk dirinya.
Dan orang yang macam ni tak layak diletakkan salah seorang daripada 40 yang menjadi syarat sah Jumaat. Maka mereka ini tidak dapat dibilangkan dalam 40 orang jemaah yang sepatutnya boleh menyebabkan sahnya Jumaat tadi. Dengan kata lain, dengan kata sepakat oleh Imam Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Shihab Ar-Ramli. Ini antara dua imam yang besar dalam mazhab kita. Jadi sepakat kedua-dua imam ini dalam ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan orang yang sedemikian tidak sah, tidak tahu membaca Fatihah ataupun bacaan yang wajib dalam solat, ataupun dia baca dia tak betul. Tak tahu satu perkara, tahu baca tapi tak betul, disebabkan tak nak belajar sungguh-sungguh, sambil lewa. Jadi sepakat Imam Ibn Hajar dan juga Imam Shihab Ar-Ramli mengatakan tidaklah sah orang yang sedemikian solatnya. Baik. Seterusnya, jika sudah belajar bersungguh-sungguh, dia dah dengan kesungguhannya mempelajari ilmu tajwid, ilmu tentang solat sungguh-sungguh, tetapi masih tidak berupaya kerana kelemahan dirinya, mungkin pelat lidahnya itu, ataupun dia tak mampu nak menyebut dengan sempurna setelah dia berusaha berkali-kali. Jadi yang ni beza sikit hukum. Maka sahlah sembahyang dirinya. Kalau orang macam ni dia tak berusaha, tetapi masih lagi salah ataupun tidak betul kerana kelemahan dirinya, bukan sebab malas, maka orang yang sedemikian sahlah sembahyang dirinya itu. Maka kata Syekh Shihab Ar-Ramli, sah orang seperti ini dibilangkan 40 orang dengannya. Ini boleh termasuk dalam 40 orang yang dijadikan sebagai syarat sah Jumaat. Tapi hari ni tuan-tuan, sembahyang Jumaat berapa orang? Di Selangor ni dalam 6 orang, 5 orang, 6 orang, 5 orang. Sebelum ni ada yang 12. Dan keadaan hari ni sebenarnya satu advantage, kelebihan, kita dapat banyak ilmu. Kalau kita lihat negeri-negeri pun berbeza-beza. Selangor berapa orang sembahyang Jumaat bilangan yang ditetapkan, wilayah lain, Perak lain, Kedah lain. Jadi di sini kita nampak dalam perkara ini ada khilaf, ada khilaf ulama. Kalau 12 tu dia ikut pendapat mazhab Maliki. Maliki meletakkan 12 dan dia ada dalil. Kenapa Imam Syafi'i meletakkan syarat sah Jumaat ini 40 orang? Dia ada dalilnya sendiri. Kalau daripada hadis tu, hadis Ka'ab bin Malik yang menceritakan bilangan jemaah Jumaat yang pertama di Madinah. Jadi sembahyang Jumaat yang pertama di Madinah didirikan dengan 40 orang, 40 orang sahabat. Jadi itu dia punya nas ataupun dalilnya tu. Adapun Imam Malik mengambil dalil yang lain. Dalil yang lain ketika mana Nabi sedang memberi khutbah kepada para sahabat yang ramai, tiba-tiba datang satu dagangan luar, bawa barang-barang dagangan. Jadi sebahagian sahabat ni dia bila nampak ada dagangan barang-barang baru sampai, jadi mereka ni tengah Nabi khutbah tu mereka keluar, tinggalkan Nabi berkhutbah tu untuk mencari barang, pergi kepada kafilah itu. Jadi ketika mana Nabi ditinggalkan oleh para sahabat, sahabat yang kira yang meriwayatkan hadis itu mengatakan tinggal 12 orang saja. Jadi Nabi teruskan khutbah itu dengan bilangan sahabat hanya 12 orang. Ini dalil yang mengatakan 12 orang syarat sah Jumaat. Saya dulu ketika mana kami belajar di Mesir, sana lagilah surau kecil pun bagi masjid sembahyang Jumaat, kita tengok Allah sikitnya. Jadi mula-mula tu kita jadi was-was sebab kita mazhab Syafi'i 40. Tapi sana mazhab Hanafi lah kebanyakannya. Jadi Hanafi sebenarnya lagi sedikit tuan-tuan. Hanafi ada yang mengatakan memadai 2 ataupun 3 orang. Jamak sudah bagi dia sembahyang Jumaat ni dia jamak. Jamak tu maksudnya bilangan yang jamak. 3 tu dah dikira jamak. Jadi 3 orang pun memadai untuk sembahyang Jumaat. Inilah dalil. Dalil hari ini ada sebahagian negeri yang meletakkan sembahyang Jumaat 5 orang, 6 orang. Ini kurang daripada 12. Sebab apa? Paling minimal 2 ataupun 3 orang. Itu juga ada pandangan. Pandangan daripada mazhab-mazhab yang 4 itu. Mazhab-mazhab yang besar. Type. Jadi tuan-tuan, kita dapat belajarlah dengan peristiwa pandemik
COVID-19 ni, kita dapat mengetahui perbezaan bilangan sah Jumaat itu bergantung kepada mazhab-mazhab. Jadi kita Syafi'i meletakkan 40 orang. Dan 40 orang tadi tu mesti memenuhi syarat ni. 40 orang lelaki yang sempurna, yang berakal, waras, yang telah cukup umur, merdeka, bukan hamba. Kemudian 40 orang itu adalah orang tempatan, orang yang bermustautin. Tak boleh ambil 40 orang di kalangan musafir, ataupun orang yang bermukim. Dan 40 orang itu sendiri mestilah yang sah semayang Jumaat dia. Bacaannya betul, dia semayang, dia mengetahui tentang rukun-rukun solatnya itu, mengetahui kaifiat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan 40 orang yang kamil, yang sempurna, yang layak diletakkan sebagai syarat sah Jumaat 40 orang tadi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka kata Syekh Shihab Ramli, sah dibilangkan 40 dengannya, iaitu siapa dia? Orang yang telah bersungguh-sungguh belajar, tetapi dengan kelemahan dirinya dia tak mampu nak ucapkan, membaca bacaan solat, terutamanya Fatihah dengan tepat ataupun betul. Jadi orang yang ini dikira sah, dan dia boleh dimasukkan dalam bilangan 40 orang jemaah. Dengan syarat khatib dan imam itu adalah qari yang kena baca Fatihah dan segala bacaan yang wajib daripada tahiyat, takbiratul ihram dan lain-lain. Dengan syarat, sebab apa? Bila sembahyang berjemaah ini, bacaan makmum ditanggung oleh imam. Jadi bila bacaan-bacaan yang kuat, jah ni, bacaan makmum ditanggung oleh imam. Jadi kalau nak bacaan makmum tadi itu ditanggung oleh imam, mestilah yang menjadi khatib ataupun imam itu seorang qari, yang baca Fatihah dan segala bacaan wajib, daripada tahiyat, takbiratul ihram dan lain-lain dengan betul, dengan sempurna. Jadi kalau imam baca pun tak betul, jadi macam mana imam nak tanggung bacaan makmum? Yang ni tak boleh. Maka manakala Syekh Ibnu Hajar pula mengatakan tidak sah Jumaat dengan orang yang buta huruf dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib jika dibilangkan 40 dengan mereka, walaupun mereka bukan imam dan khatib. Beza sikit. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sah Jumaat dengan orang buta huruf dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib. Imam Ramli tadi dia mengatakan dia pecah dua. Tidak sah juga kalau dia tak nak belajar, tapi kalau dia belajar tak mampu, sah. Adapun Imam Ibnu Hajar dia umum, golongan ni tak sah. Orang yang buta huruf, orang yang baca tak betul, tidak sah dan dia tak boleh diletakkan dalam 40 orang jemaah yang menjadi syarat sah Jumaat. Walaupun mereka itu bukan imam ataupun khatib. Walaupun imam khatib boleh menanggung bacaan makmum, tetapi orang yang tak cukup syarat ini dia tidak boleh dijadikan 40 orang jemaah yang menjadi syarat sah kepada Jumaat, solat Jumaat. Sah dibilangkan 40 orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukunnya, syaratnya dan juga sunatnya adalah wajib atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat, dengan tiada membezakan antara satu dengan yang lain, sehingga menganggap yang wajib itu sunat. Type. Jadi di sini dinyatakan juga oleh penulis, sah bilangan 40 orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukunnya, syaratnya dan juga sunat. Kita awal-awal dulu kita sebut antara syarat sah solat, bukan solat Jumaat, syarat sah solat. Dalam mazhab Syafi'i dia meletakkan antara syarat sah solat itu sendiri, solat fardu, ialah ma'rifah kaifiyatus solah, mengetahui kaifiat, cara-cara pelaksanaan solat. Maksudnya apa di sini? Dia tahu cara dan dia boleh membezakan antara mana perbuatan rukun ataupun yang wajib dengan yang sunat. Jadi di sini diletakkan orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukunnya, syaratnya dan sunatnya adalah wajib. Jadi dia tak boleh nak bezakan mana yang wajib. Tahiyat awal wajib ke sunat, dia tak boleh bezakan. Kunut wajib ke sunat, dia tak boleh nak bezakan. Iftitah wajib ke sunat,
Salam yang kedua wajib ke sunat tak boleh bezakan. Tetapi dia anggap semuanya wajib. Yang wajib ke, rukun ke, syarat ke, sunat ke, dia anggap semuanya wajib. Atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Dengan tidak membezakan mana satu yang wajib, mana yang sunat. Dia tahu ada yang wajib, ada sunat, tapi dia tak pasti yang mana satu, dan dia pun tidak mengatakan baca Fatihah itu sunat. Jadi kalau orang yang sembahyang, dia baca Fatihah betul, tetapi dia menganggap bacaan Fatihah itu sunat, batal sembahyang. Bukan batal, tak sah. Ada beza tuan-tuan. Batal dengan tak sah ni dia beza. Sekali lalu nampak macam sama tuan-tuan kan. Jadi apa beza? Beza batal dengan tidak sah. Batal ni dia bermula daripada sah, kemudian berlaku satu perkara batal. Kalau tak sah ni boleh jadi daripada awal. Boleh jadi daripada awal-awal lagi tidak sah. Bukan dia tak sempat nak batal, memang tak sah dah. Daripada awal. Contohnya apa tuan-tuan? Dia semayang tak ambil uduk, terus Allahu Akbar. Bila masa dia batal? Memang tak sah daripada angkat takbir. Itu perbezaan batal dan tidak sah. Jadi kalau orang yang menganggap bacaan Fatihah, bacaan-bacaan wajib dalam solat itu adalah perkara sunat, memang tidak sah solat orang itu daripada awal. Jadi orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat, perbuatan Jumaat itu sama ada rukun ke, syarat ke, ataupun yang sunatnya, dia anggap semua wajib. Itu kira okey lah. Benda yang sunat pun dia anggap wajib, benda yang rukun pun dia anggap wajib, benda yang syarat pun dia anggap wajib. Jadi masih lagi dikira sah solat orang ini. Tapi kalau sebaliknya, dia anggap yang wajib dia anggap sunat, yang rukun dia anggap sunat, yang syarat dia anggap sunat. Jadi bila benda yang wajib dia anggap sunat, perkara tersebut membatalkan, minta maaf, menyebabkan tidak sah, tak cukup syarat. Maka tidak, orang yang sedemikian, orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu wajib ataupun sebahagian wajib dan sebahagian sunat, dengan dia tidak membezakan yang mana satu wajib, yang mana satu sunat, sehingga menganggap yang wajib itu sunat. Kalau menganggap wajib itu sunat, itu tidak sah daripada awal. Jadi orang yang ni tak boleh dibilangkan 40 orang jemaah Jumaat. Tapi kalau dia umum, dia menganggap semua yang perbuatan Jumaat itu dikira wajib, yang sunat pun dianggap wajib. Jadi dia tidaklah menjejaskan. Jadi dia sah semayangnya itu dan boleh dimasukkan dalam 40 orang jemaah yang menjadi syarat sah solat Jumaat. Wallahu a'lam. Ini antara perbahasan tentang syarat sah Jumaat. Baik. Seterusnya kita ambil sikit lagi. Mengiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Mengiringi maksudnya apa? Selepas sembahyang Jumaat itu kita sembahyang zuhur. Apabila diperolehi segala syarat sah Jumaat, maka sahlah Jumaat dia. Jadi kalau dah cukup syarat Jumaat dia tu, maka sembahyang dia tu telah pun sah. Tak ada masalah. Jadi apabila sah solat Jumaatnya, jangan lagi diiringi dengan sembahyang zuhur selepasnya. Ini tak perlulah. Dah sembahyang Jumaat dah sah, tak perlu nak sembahyang zuhur sekali lagi. Nak ulang ataupun nak tambah. Sembahyang zuhur tiada dituntut lagi selepas sembahyang Jumaat, kerana sembahyang Jumaat itu menggantikan sembahyang zuhur. Boleh faham tuan-tuan? Sembahyang Jumaat itu adalah ganti kepada solat zuhur, dengan 2 khutbah dan 2 rakaat. Jadi campur 2 khutbah dengan 2 rakaat itu jadilah 4, menggantikan sembahyang zuhur. Jadi Jumaat dah gantikan zuhur dan Jumaatnya itu sah. Jadi apa perlu lagi solat zuhur? Jadi sembahyang zuhur tidak lagi dituntut selepas Jumaat tadi itu, kerana sembahyang Jumaat itu telah pun menggantikan sembahyang zuhur. Dalam satu waktu tiada dituntut mengerjakan 2 fardu. Dalam satu waktu tak dituntut kita untuk melakukan 2 solat fardu. Sebab apa? Jumaat itu pun fardu, zuhur itu pun fardu. Dua-dua wajib. Jadi dalam satu waktu tidak dituntut mengerjakan 2 fardu, bahkan haram hukumnya. Tiada pahala dan berdosa pula mengerjakannya. Kerana yang demikian itu tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW,
tidak juga dikerjakan di zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman mutaqaddimin dan juga orang mutaakhirin dan orang-orang yang berilmu. Jadi tak ada, Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in, orang yang ada ilmu tak buat. Sah Jumaat, kemudian dia sembahyang sekali lagi zuhur. Bahkan dia boleh jadi haram. Bukan dapat pahala tetapi dosa mengerjakan perbuatan demikian, sebab dia menambah. Dia menambah benda yang Nabi tak buat. Dia tambah benda rukun, 2 rukun dalam satu waktu. Tiada satu negeri yang muktabar seperti Mekah dan Madinah, orang-orang yang mengerjakan sembahyang Jumaat, sah sembahyang Jumaat itu, kemudian dia mengiringinya pula dengan sembahyang zuhur, kecuali di Mesir. Di Mesir ada, kalau di Mekah, Madinah tidak ada. Kecuali di Mesir kerana banyak sangat tempat sembahyang Jumaat dan ada beberapa mazhab yang mana ahlinya ada daripada kalangan Syafi'i, Hanafi dan Maliki, yang sangat ramai orang di sana sehingga tidak dapat berhimpun pada satu tempat ataupun 2-3 tempat sahaja. Jadi di Mesir ni tuan-tuan, rakyatnya padat. Dan pengamalan mazhab di Mesir pun boleh kata hampir semua mazhab ada di sana. Syafi'i pun banyak, Hanafi pun banyak, Maliki pun banyak. Itu tak masuk lagi yang furuk-furuk yang kecil-kecil, mazhab-mazhab yang kecil. Jadi tuan-tuan, disebabkan terlalu ramai masyarakatnya di sana dan banyak pula mazhab yang dianuti oleh penduduk-penduduk di sana, ramai orang di sana tidak dapat berhimpun pada satu tempat ataupun 2-3 tempat sahaja. Kalau di Kairah saja lebih kurang 20 juta penduduknya di Kairah saja tuan-tuan. Dan kita biasa lihat di sana masjid sebelah-sebelah pun ada tuan-tuan. Kalau di Kairah tu masjid Sultan Hassan, sebelah dia tu saya lupa nama masjid, tapi memang seberang jalan. Jalan tengah tu kemudian satu masjid besar, satu masjid besar. Sebelah-sebelah tuan-tuan, boleh pilih nak sembahyang kat mana. Kita kalau Syafi'i ini nampak pelik sebab satu Korea satu masjid, barulah sah, kalau tidak jadi berbilang-bilang Jumaat. Tapi di sana di Mesir ni orang terlalu ramai, tak dapat berhimpun 1-2 tempat, jadi dia kena buat banyak tempat walaupun dekat-dekat. Pada mazhab Hanafi sah berbilang Jumaat pada satu negeri dan satu kampung walaupun tiada kesesakan di tempat sembahyang. Dia Hanafi ni dia ringan sikit dalam bab ni. Tak ada masalah berbilang-bilang Jumaat dalam satu kampung ke satu negeri ke, walaupun tiada darurat kesesakan di tempat sembahyang. Syafi'i kalau padat sangat masjid ni bolehlah buka, mungkin dalam satu kampung, satu taman, taman sebelah 2 Jumaat. Sebab apa? Padat. Yang tu boleh. Tapi kalau Hanafi tak padat pun boleh, tak jadi isu. Jadi dalam keadaan begini, orang-orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i sudah tentu akan mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab sudah berlaku berbilang Jumaat pada satu tempat yang tiada kesesakan, atau banyak sangat berbilang tempat Jumaat, untuk memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah sama sekali berbilang Jumaat pada satu negeri, sama ada sesuatu masjid itu sesak ataupun tidak. Jadi nak keluar daripada khilaf. Disebabkan di Mesir ni ada orang yang mazhab Syafi'i banyak juga. Tapi bila sembahyang tu campur. Kalau ikut pandangan pula Hanafi tak ada masalah, tak sesak pun boleh buka masjid berbilang-bilang Jumaat. Jadi orang yang sembahyang, orang Syafi'i yang sembahyang di sana, jadi mereka ni kita kata mereka ni terperangkap lah, terperangkap dengan isu, dengan situasi itu. Sebab apa? Syafi'i kata tak boleh berbilang Jumaat, berbilang tempat Jumaat dalam satu tempat kalau tiada kesesakan. Sedangkan di Mesir tak ada kesesakan pun memang berbilang-bilang Jumaat. Jadi itu menyebabkan penganut mazhab Syafi'i di Mesir mereka mengulangi sembahyang, mengulangi sembahyang zuhur selepas mendirikan sembahyang Jumaat. Untuk apa? Untuk keluar daripada khilaf pendapat Syafi'i yang mengatakan tidak sah sembahyang Jumaat yang berbilang-bilang tempat tanpa ada
keuzuran ataupun tidak sesak. Jadi masalah berbilang Jumaat pada satu negeri ataupun kampung ataupun Korea, taman, boleh berlaku kerana dua perkara. Antaranya kerana diperlukan disebabkan kesesakan tempat sembahyang. Ini mazhab Syafi'i membincangkan boleh berbilang-bilang tempat Jumaat kalau sesak. Diharuskan berbilang Jumaat mengikut kadar keperluan dia. Menurut pendapat yang mutamad, ini pendapat mutamad dalam Syafi'i mengatakan boleh berbilang Jumaat mengikut kadar keperluan. Jadi kalau perlu buat dua kumpulan, jangan kita buat 4. Dua dah perlu dah, dua dah memadai dah untuk menampung dengan jumlah bilangan jemaah. Jadi kalau dia buat 3, dia buat 4, sedangkan 2 dah cukup, yang itu tidak menepati syarat. Maka semua sembahyang Jumaat itu sama ada yang ditunaikan terdahulu, terkemudian atau bersamaan waktunya dikira sah. Tak ada masalah. Masjid ni awal ke, masjid ni lambat ke, semuanya sah. Sebab apa? Sebab didirikan berbilang itu kerana kesesakan. Kesesakan bilangan jemaah yang begitu ramai. Tetapi disunatkan mengiringinya dengan sembahyang zuhur bagi yang ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Maksudnya apa? Dalam mazhab Syafi'i sendiri dia ada khilaf dalam berbilang Jumaat. Tapi pendapat yang mutamad tadi kata boleh. Boleh berbilang Jumaat dengan syarat ada kesesakan. Terlalu ramainya jemaah, tak cukup satu masjid nak sembahyang Jumaat. Boleh. Tapi ada juga pendapat yang agak keras dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Tak boleh juga. Macam mana pun mesti kena satu tempat sahaja. Jadi untuk meraihkan ini, orang yang sembahyang Jumaat yang terkemudian ataupun bersamaan dengan waktu sama, jadi sunat bagi mereka ni mengulangi sembahyang zuhur. Bagi orang yang sembahyang Jumaat di masjid yang terkemudian ataupun lewat Jumaatnya tu. Orang yang Jumaat awal tak masalah. Jumaat yang pertama. Dia kan bila berbeza masjid tu, mungkin baca khutbah tu slow sikit, ada yang baca laju sikit, yang baca laju sikit tu dia cepatlah sembahyang. Cuma yang baca lambat tu, jadi sembahyangnya pun lambat. Ini termasuk tadi. Ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat Syafi'i juga yang mengatakan tidak harus berbilang sama sekali Jumaat tadi. Dan yang ditunaikan terdahulu itu haram mengiringinya dengan solat zuhur kerana sembahyang Jumaatnya sah dengan tiada khilaf. Jadi tadi dia baca khutbah, khatib baca khutbah laju, kemudian dia pun sembahyang Jumaat selesai, berbanding dengan masjid lain. Jadi orang masjid ini dia haram mengulangi sembahyang zuhur. Sebab apa? Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, sembahyang Jumaatnya memang sah. Dalam hal ini, semua ulama bersepakat mengatakan tidak sah sembahyang zuhur mengiringi sembahyang Jumaat yang telah pun sah. Sebab dia sembahyang yang paling awal tak ada masalah, tak timbul isu. Jika dikatakan sebab diiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat yang cukup bilangan 40 orang. Maksudnya kalau ada orang yang dia sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat, yang mana Jumaat itu telah pun cukup bilangan 40 orang yang kamil, yang sempurna. Dengan kenapa dia kata kenapa dia solat zuhur, dia ulang balik solat zuhur, alasannya sebab ramai yang tidak tahu rukun sembahyang dan ramai yang tak kena, tak betul bacaan Fatihahnya. Di kalangan jemaah yang ramai, mungkin jemaah 100 orang. Dia kata di kalangan jemaah itu ada yang tak betul bacaan, ada yang tak tahu rukun, mana satu rukun, mana satu yang sunat, tak boleh nak bezakan. Jadi sedangkan 40 orang yang kamil tadi dah cukup dah. Jadi dia pun ulang balik sembahyang zuhur sebagai ikhtiyat dalam ibadah, sebagai mengambil langkah berhati-hati. Ikhtiyat ni berhati-hati dalam ibadah. Jadi dalam keadaan demikian tidaklah disuruh kita mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Dalam kes ni tak perlu diulang balik. Kerana apa? Kerana bilangan yang muktabar pada syarak, iaitu 40 orang lelaki, 40 orang jemaah yang kamil, yang sempurna, yang kita sebutkan syarat tadi tu dah cukup. Bilangan muktabar pada syarak sudah diperolehi.
iaitu adanya orang-orang yang kamil seramai 40 orang, maka tidak perlu lagi untuk kita mengulangi sembahyang zuhur sebab Jumaat tadi sah. Pastilah bila dah cukup bilangan. Tapi yang lebih itu macam mana? Iaitu individu. Kalau tak sah pun, tak sah sembahyang diri dia sendiri. Tak sabit dengan kita. Sebab sembahyang kita ni, jemaah kita ni sah. Jemaah kita dah cukup syarat 40 orang yang kamil. Jadi kalau orang yang sembahyang tak betul bacaan, dia tak sah. Bukan Jumaat orang lain, Jumaat dia saja yang tidak sah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, demikianlah sedikit kupasan berkaitan dengan mengiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Maksudnya lepas Jumaat dia sembahyang zuhur pula. Jadi pendapat yang mengatakan, pendapat yang kuat mengatakan haram. Tak boleh kita sesuka hati nak menambah perkara rukun yang dah sah, iaitu Jumaat, kita tambah lagi rukun zuhur. Wallahu a'lam. Jadi inilah antara beberapa perkara yang perlu kita fahami, perlu kita hadam, sebab dia menjadi amalan harian ataupun mingguan kita, iaitu solat Jumaat, terutamanya bagi lelaki, untuk memastikan untuk sama-sama kita pastikan sembahyang ataupun ibadah yang kita buat selama ini sahih, sah dan diterima oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah. Apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.